Salam dan salam sejahtera. Penyerahan saya berkenaan dengan isu bendera putih, yang mana isu bendera putih ini tiba-tiba trending di media sosial, dan apabila dia trending di media sosial maka MP daripada Bacok mengeluarkan kenyataan dia bahawa berdoa bila menghadapi ujian bukan angkat bendera. Ini kata beliau lah berkenaan dengan isu ini. Jadi pada saya YB ini harus melihat ke depan. Dan kita juga sebagai seorang pemimpin harus ke depan, bukan kita masih ke belakang lagi. Kita punya pemikiran. Bila kita pemikiran ke belakang, maka ini akan berlaku. Kerana apa? Bila saya baca-baca di media sosial, kenapa isu bendera putih ini mereka harus kibarkan di rumah. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan orang, membantu mereka yang memerlukan dalam keadaan seperti ini. Ini pada saya satu tindakan yang bagus. Jadi kita tidak perlu nak post di media sosial, kita tidak perlu nak telefon sana, telefon sini. Jadi jiran-jiran kita boleh tahu. Jadi kita tidaklah merasa malu tentang isu seperti ini. Karena kita dah angkat bendera, so jiran tetangga kita tahu bahawa kita dalam keadaan susah. Ini pada saya satu idea yang sangat baik. Tapi mengatakan bahawa berdoa bila hadapi ujian bukan angkat bendera, ini pada saya sesuatu yang masih ketinggalan. Karena kita tidak boleh melihat daripada sisi agama. Ini adalah sisi kemanusiaan, sisi kehidupan. Kalau kita melihat kepada sisi keagamaan semata-mata, maka kita akan menadah tangan, angkat ke langit untuk kita berdoa, mendapatkan dan kita reda dengan apa yang berlaku. Tetapi kalau kita dalam keadaan seperti ini sekarang, kita tidak makan, beras dalam rumah habis, kita nak bersuara malu ataupun bagaimana, kita harus ikut cara yang angkat bendera ini. Ini pada pandangan saya, kita kena positif. Jangan kita memikirkan, kalau kita kebuluh dekat rumah, anak semua tidak makan apa semua, orang yang punya keluarga ni, kita nak telefon ataupun kita nak mesej siapa pun, kredit pun dah tak ada. Entah-entah telefon pun kita dah jual ataupun kita dah gadai untuk kita nak membeli makanan. Jadi apa kemudahan pun tak ada. Nak buka suara kita pun serba salah. Dan kita tidak tahu sebelah rumah kita itu orangnya sibuk kerja ke ataupun ada ketidak dalam rumah ke. Tetapi kalau kita dengan meletak bendera putih di depan rumah, sekurang-kurangnya jiran kita, orang lain yang lalu lalang ke situ ke, boleh tahu bahawa kita memerlukan bantuan. Jadi mungkin mereka akan pergi dan bertanya, kenapa kamu kibarkan bendera ini, ada masalah apa? Karena ini adalah satu tren yang mudah pada saya, yang bagus, idea yang sangat baik. Tapi kalau kita nak negatifkan perkara ini, nak masukkan dia kepada agama, maka ini pada saya satu pandangan yang ke belakang. Sepatutnya dia bersyukur karena ini adalah satu idea daripada rakyat, untuk rakyat lihat bahawa ini bendera putih bermakna dia ni ada masalah. Cuba kita tanya apa masalahnya. Kadang orang yang punya masalah ini dia malu. Mereka sanggup mati kebulul daripada nak bercerita. Tapi kalau kita dah nampak dia pasang bendera putih, sekurang-kurangnya kita akan pergi bertanya. Ini kalau menurut pandangan saya sebagai rakyat melihat isu ini. Dan untuk dia nak mengatakan bahawa berdoa bila hadapi ujian bukan angkat bendera ni, pada saya luas. Dia punya kita boleh fikirkan tentang isu ini satu yang sangat meluas lah. Jadi dia tidak boleh lah untuk dia nak berkata seperti ini. Kerana kalau kita nak berkata seperti itu, kenapa pemimpin PAS menggunakan handphone? Kenapa pemimpin PAS menggunakan media sosial? Kenapa pemimpin PAS menggunakan kereta-kereta yang buatan daripada negara luar? Kenapa pemimpin PAS kita tengok hari ini duduk dalam kerajaan tidak membuat apa yang mereka janjikan kepada penyokong dan rakyat yang berharap untuk PAS lakukan satu perubahan dalam kerajaan. Jadi ini pun PAS tidak boleh nak lakukan. Ini rakyat dalam kesusahan, bila mereka membuat satu idea yang baik seperti ini, sepatutnya PAS menyokong perkara-perkara yang baik. Bukan PAS nak menjadi seorang hero untuk membantah ataupun nak mengatakan kita harus menadah tangan ke langit berdoa untuk menghadapi ujian. Hidup ini, ujian yang kita tempuhi ini, memang kita angkat tangan ke langit untuk kita menadah, untuk kita berdoa. Tetapi tanpa pelaksanaan daripada kita sebagai rakyat ataupun kita sebagai manusia, tidak akan jadilah. Tanpa usaha, orang kata.
Kalau contohnya orang tuh kebuluh dalam rumah, dia menadah tangan ke langit. Saya rasa ini kita fikir secara rasional. Ini bukan zaman dahulu kala. Tidak mungkin makanan terhidang di depan rumah ataupun di depan matanya kalau tanpa satu usaha yang dilakukan. Isu usaha yang dilakukan oleh rakyat adalah angkat bendera putih ini adalah satu kebaikan. Dan saya sebagai rakyat melihat ini satu yang betul. Dan inilah satu jalannya untuk rakyat saling membantu sesama. Tapi kalau kamu sebagai pemimpin mengatakan bahwa menadah tangan nih, saya rasa pemimpin PAS selepas ini jangan pakai handphone, menadah tangan ke langit, berdoalah kepada masyarakat nih untuk tidak membenci PAS dan pemimpin PAS. Dan menadahlah tangan ke langit apabila kamu tidak perlu lagi menggunakan kendaraan yang ada, kamu menadah ke langit, mudah-mudahan kamu daripada Kelantan tuh boleh sampai ke Putrajaya. Boleh? Tak boleh. Kena ada ikhtiar. Inilah ikhtiar rakyat. Tidak mungkin orang tuh berdoa menadah tangan ke langit. Tiba-tiba mereka duduk di Putrajaya menjadi pemimpin yang ada hari ini. Pintu belakang nih. Kalau tanpa usaha kamu untuk nak menjatuhkan kerajaan PS. Inilah yang berlaku. Jadi untuk kita nak cerita tentang menadah tangan ke langit berdoa ini bukan zaman tahun 60-an. Ini tahun 2021. Cakap agama dengan cakap kemodernan nih hari ini, perbezaan tuh harus ada. Harus kita sebagai pemimpin tidak boleh ke belakang. Seimbangkan. Agama itu penting untuk umat manusia nih. Tetapi untuk kita nak bergerak maju nih, untuk kita nak bergerak sebagai manusia yang bertamadun hari ini, kita harus menggunakan ide-ide yang baru. Ini adalah satu ide yang simple dan baru, yaitu mudah untuk rakyat. Tidak perlu nak isi telepon, tidak perlu menggunakan internet, tidak perlu menggunakan apa. Cuma cari kain putih, kibarkan kalau ada masalah. Ini pun jadi isu. Jadi kalau pemimpin PAS nak berkata, menadah tangan ke langit, dan tidak perlu angkat bendera dan untuk menghadapi ujian, pada saya kalau macam tu senanglah. Itu yang saya katakan tadi. Pemimpin PAS lepas ni seperti mana yang pemimpin dia selama ni kata pasal unta apa semua, pakailah unta pergi ke Putrajaya untuk nak bergerak ke sana ke sini, ataupun jalan kaki menadah tangan ke langit supaya mungkin boleh terbang nanti. Ini tidak boleh dilakukan zaman hari ini. Ini adalah zaman dah modern dan kita harus ikut kemajuan itu. Kalau kita nak memikirkan sibuk dengan isu agama yang terlalu resis ini, maka negara kita ini tidak akan maju. Negara maju itu kita kena ikut. Kenapa kamu orang sebagai pemimpin ada Twitter? Kenapa kamu orang pemimpin ada Facebook? Kenapa kamu orang ada Instagram? Kalau kamu nak cerita tentang agama saja, kamu nak ikut cara kamu, kenapa ikut cara moden? Apa yang rakyat pikirkan hari ini adalah rakyat yang sudah mempunyai daya pemikiran yang begitu maju dan mereka dah ke depan. Jadi sebagai pemimpin harus ke depan, jangan ke belakang. Apabila idea yang bagus pun tak nak diterima, nak jadi pemimpin apa? Inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So, sedar-sedarlah sebelum kita nak membangkang sesuatu yang rakyat perkatakan. Karena boleh-bolehnya akan seolah-olah akan meludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Inilah masalahnya. Sendiri cakap tetapi sendiri tidak ikut cara. Kenapa pemimpin PAS tidak mengikut berdoa dan menadah tangan ke langit? Kalau macam ni, kenapa sibuk nak pakai kenderaan mewah? Nanti dalil mereka keluar pula. Dalilnya Nabi pakai kenderaan yang paling ampuh, paling kuat, yaitu unta yang terbaik. Kenapa keluarkan dalil yang macam tu pula? Ini adalah ikhtiar rakyat. Kalau dah hebat sangat, bantulah rakyat.
Tak perlu nak membantah apa yang rakyat mau. Ini adalah kehendak rakyat. Jadi saya lihat yang dikritik oleh netizen inilah yang seperti mana yang saya kritikkan ini. So sekian pencerahan saya. Thank you.